sepanjang zaman tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad, Anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. Aku tak sanggup tahan buat selamanya. Yeah, sebaiknya aku mempunyai rencana. Dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya. Dan aku sudah berubah. Yeah. Akhlak, amalan, hawa nafsu dan penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Tubna ila Allah, tubna ila Allah, tubna ila Allah, wa raja'na ila Allah, wa nadimna ala ma fa'alna, wa azamna ala an la na'uda li dhanbin abada, wa nahnu bariyuna min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah sallallahu
بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وكن بنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله.
Expo Buku Petaling Jaya kembali lagi. Pelbagai buku ilmiah, novel dan sebagainya boleh didapati di sini. Dapatkan tawaran harga yang menarik dan voucher buku bernilai RM10 dengan pembelian RM20 ke atas. Adik-adik boleh temui Didi and Friends pada 9 dan 10 September. Terdapat pertandingan mewarna, seminar SPM percuma. Jumpa anda di Dewan Sivik MBPJ pada 9 hingga 17 September, 9 pagi hingga 6 petang. Jumpa anda di sana. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bol bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad, tertakluk kepada terma dan syarat. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi kepada anda yang baru saja buka dan pasang Radio IKIM. Ini adalah Aspirasi 101. Saya Syafiq Saleh, temankan anda di rancangan Tadabbur. Seperti biasa, setiap hari Jumaat ini kita bawakan lagi program rancangan yang kita sama-sama boleh buka Quran, faham Quran dan kita ikut apa saranan dalam Al-Quran ini dan kita amal-amalkannya. Okay? Dan menerusi rancangan Tadabbur seperti biasa, nak bersama-sama lagi perkongsian dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur yang dah pun ada di talian kita. Jom kita nak mengalu-alukan kehadiran doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar doktor? Baik-baik, alhamdulillah. Syafiq, apa khabar? Macam biasa kan, hari Jumaat macam ni tenang-tenang kita doktor, sebab rakan-rakan pendengar pun dah mula ambil Quran ni, Quran kesayangan. Dia kalau baca Quran ni doktor, dia ada Quran yang special. Kalau tanya sahabat-sahabat pendengar kita, tu seronok tu kan. Yang ada khusus untuk kita, khusus untuk kita lah. Yang biasa kita baca. Betul-betul. Yang katanya setiap kali Ramadan mereka akan cuba cari Quran yang boleh kita nak baca kan. Kita nak ambil mood baca Quran tu, cubalah kan cari Quran yang mungkin Quran baru ke kan, mungkin lah kan. Jadi akan terus bawa sampai bulan-bulan berikutnya. Alhamdulillah lah tu, syukur. Dan ada yang kata doktor, bila cakap pasal Quran ni, ada yang katanya memang saya kat rumah tempat ni je yang saya suka di healing bersama Quran. Kan? Masya Allah. Bagus kata. Papan rehalnya tak berubah, sambung-sambung kan. Antara solat 5 waktu tu, sambung lagi baca Quran dekat atas papan rehal tu. Alhamdulillah, syukur doktor. Seronok sebab kita boleh sama-sama imarahkan dalam rumah kita ni dengan pengisian Al-Quran. Sesungguhnya tidak akan rugi kan doktor apabila kita sama-sama membaca Al-Quran dan fahaminya doktor. Untuk kali ini pertemuan kita nak bawakan surah At-Takwir untuk kita
tadabbur sama-sama, Doktor. Faham, kita baca, kita faham, kita amal. Doktor, jom kita mulakan menerusi bicara kita pada kali ini. Silakan, Doktor. Terima kasih Syafiq. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para penonton dan pendengar Radio Hakim yang dihormati dan yang dirahmati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan dilimpahi rahmat oleh Allah. Amin. Diberikan kebaikan dan diberikan kepada kita kemudahan dengan berkat Al-Quran ini, insyaAllah. Amin. Baik, hari ini kita akan bicarakan tentang surah At-Takwir. Surah At-Takwir, insyaAllah kita cuba bicarakan daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Surah At-Takwir itu termasuk surah-surah yang pendek lah. Surah-surah yang kita katakan sebagai suratul Makkiyah, yang khusus turunnya itu untuk menguatkan akidah kita. Jadi kalau kita tengok surah At-Takwir ini dinamakan dengan takwir itu kerana perkataan yang pertama dibukakan dengan idza syamsu kuwirat, dan Allah Ta'ala menyatakan dan apabila matahari itu digulung. Jadi At-Takwir itu mengambil daripada perkataan kuwirat itu dinamakan sebagai At-Takwir. Dan surah At-Takwir ini adalah merupakan satu surah yang menjelaskan tentang alamat-alamat kiamat, dan Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila yaum al-qiyamah ka'annahu ra'yul 'ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u shaqqat atau qala. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang ingin melihat kepada hari kiamat seperti melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah dia membaca idza syamsu kuwirat, iaitu surah At-Takwir, ataupun idza as-sama'u fatarat, surah Al-Infitar, dan idza as-sama'u shaqqat, iaitu surah Al-Insyiqaq. Jadi apabila kita baca tiga surah ni, seolah-olah kita boleh melihat kiamat itu berada di depan mata kita. Ka'annahu ra'yul 'ain, kata Nabi. Seolah-olah memang nyatalah perkara itu di depan mata kita. Jadi ini di antara apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang surah At-Takwir ini. Surah At-Takwir ini. Jadi mari sama-sama kita membuka masalah kita. Jadi kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kita punya bacaan dan juga terjemahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan bersama untuk kita, insya-Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu qadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. Yang bermaksud apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang dibutingkan ditinggalkan tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan dikuburkan hidup-hidup, ditanya kerana dosa apakah dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran yang catatan amal telah dibuka selebar-lebarnya, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Baik, itu adalah merupakan surah Takwir daripada 1 sampai ke 14. Jadi kalau kita tengok dan kita dengar pun dah sangat menggerunkan, Betul. Sangat menggerunkan. Untuk akidah, yang mana ini untuk akidah, untuk kita melihat dengan mata hati, bagaimana keadaan huru haranya
kiamat ini, ya. Dan kita disebutkan memang orang Islam tidak akan berdepan dengan perkara ini sebab sebelum kiamat kita akan dimatikan, namun Allah mengingatkan perkara ini kepada kita. Sebab ini sebenarnya adalah merupakan satu bentuk uslub yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada umat manusia ini, untuk kita ini sentiasa diperingatkan, diulang-ulangkan, ya. Jadi kalau kita tengok mesej tentang kiamat ni sebenarnya memang diulang-ulangkan banyak kali, ya. Sebab apa jadi macam tu? Sebab manusia ni mudah lupa. Dan sebenarnya bila kita ulang-ulangkan itu, dia akan menjadikan kita itu lebih beringat, ya. Sebab bila dalam amal pun, ya, bila kita sentiasa ulang-ulangkan amal tersebut, repetition, lama-lama dia akan jadi perfect, ya. Dia akan jadi sempurna amal kita itu. Betul. Jadi begitulah sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak kepada kita sekarang ni adalah istiqamah mendengar. Istiqamah untuk kita mendengar mesej-mesej tentang alamat-alamat kiamat ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kiamat ini, ya. Sebab tu kalau kita lihatkan, Allah Ta'ala menyatakan pada permulaan, iza syamsu kuwirat, ya, dan apabila matahari digulungkan. Dan maksudnya digulungkan ni, setengah ulama tafsir kata dia digulungkan seumpama kita melipat, ya, kita melipat akan kita punya serban. Macam tu, ya. Jadi maksudnya macam mana kita lengkarkan kepala kita dengan serban, ya, dan kemudian kita lipatkan dia secantik yang mungkin. Macam itulah diibaratkan macam mana matahari itu digulung. Bayangkan, ya. Bayangkan matahari, kalau kita lihatkan pada waktu sekarang, ya, kita berada dekat matahari itu, ya, berjuta, berbilion mungkin kilometer, ya. Jauh pun jarak kita rasa panas. Ya, kita rasa panas, ya. Cuma bayangkan kalau matahari itu didekatkan dengan kita dan digulungkan bersama-sama dengan bumi. Dan semua bintang-bintang itu akan berjatuhan. Bukan setakat matahari saja, matahari satu bintang, ya, daripada bintang-bintang yang ada. Tapi ada bintang-bintang yang lain yang juga akan digugurkan, akan diturunkan, ya, akan berjatuhan, ya. Jadi cuba bayangkan, ya, perkara ini berlaku. Kita kadang-kadang bila kita tengok satu bangunan tu runtuh, kadang-kadang nak loroh hati kita, kan. Kadang-kadang bila kita tengok mungkinlah ada kerja-kerja perbaikan ataupun pembinaan, ya, mereka nak runtuhkan satu bangunan untuk ganti bangunan yang lain, kan mereka pakai bom bawah tu, kan. Dan bila bangunan tu jatuh, kita tengok yang dalam keadaan tengok dia pun dah menggetar. Bayangkan itu yang terancang, ya. Bayangkan kalau benda tu tak terancang, bagaimana keadaannya. Kita sedang bermuamalat, kita sedang beli barang dekat pasar, tiba-tiba kita nampak bintang-bintang berjatuhan. Kita dengar bunyi yang sangat kuat, ya. Jadi ini satu benda yang sebenarnya Allah Ta'ala nak mengajar kita lah, nak mengajar kita tentang apa? Tentang dahsyatnya hari kiamat ni. Ya, sebab tu setengah ulama dia menyebutkan bila mana kita mendengar atau melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamat ni, kita kena berhenti sebentar, fikirkan dengan hati kita tu Allah, 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 dan minta Allah buka hati kita untuk tengok benda ni, ya. Jadi kita melihat dengan mata hati, sebab nak tengok dahsyatnya perkara ni, ya. Yang menyebabkan kita akhirnya akan menjadi orang-orang yang betul-betul beriman bahawa kiamat ini adalah merupakan satu perkara yang pasti terjadi. Takkan mungkin dia adalah merupakan satu cerita sahaja, tetapi dia adalah merupakan satu perkara yang pasti akan terjadi, ya. Dan kita pun tahu yang kita sudah berada di hujung zaman ataupun di akhir zaman, ya. Di hujung daripada perjalanan usia dunia ni. Kita dah tahu yang kita memang dah nampak alamat-alamat kiamat, ya. Dan alamat kiamat yang paling besar diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, ya. Maksudnya diutuskan Nabi yang terakhir, Nabi SAW. Dan kita adalah umat yang terakhir. Dan kita pula duduknya pula di akhir, daripada umat Nabi SAW yang pastinya akan berlaku selepas ini tanda-tanda besar kiamat, yang dengannya itu kita tahu bahawa memang dunia takkan berada dalam keadaan yang lama lagi, apatah lagi kita, umat Islam yang umurnya memang pendek, dalam keadaan yang Allah Ta'ala berikan peluang untuk kita hidup ni, maka kita memang patutnya bersedihlah dengan perkara ini. Jadi Allah menceritakan tentang hal ini dengan begitu detail, macam mana jadinya akan kiamat itu.
supaya kita ni beringat, supaya kita ni sentiasa bawa perasaan takut kita tu dalam solat kita, dalam baca Al-Quran, dalam munajat kita, dalam kita melakukan qaimulan, supaya rasa takut tu dia berbekas pada hati kita. Dan ada riwayat yang mengatakan bahawa Al-Quran ni memang diturunkan dalam bentuk tangisan. Maksudnya Quran ni diturunkan di ketika Nabi SAW sedang diuji dengan berbagai-bagai bentuk ujian, dengan penuh tangisan. Jadi kerana itulah bila kita membaca akan ayat-ayat Al-Quran, maka dia perlu disertakan dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kalau boleh sampai peringkat menangis, sampai peringkat kita menangis pada Allah Ta'ala. Kalau tak ada nangis macam mana? Kalau tak ada nangis, buat-buatlah nangis. Kita cuba-cubalah kan. Kita paksa diri. Betul. Jadi supaya kita tu pun boleh rasa macam mana sahabat rasa. Sahabat kalau dengar tentang hal-hal kiamat ni, ada di antara mereka yang menangis berterusan sampai beberapa waktu yang lama, dan ada di antara mereka yang terus pengsan bila dengar akan mesej tentang kiamat ni. Jadi bila kita yang dengar benda ni, kita tak terasa apa-apa, mesti ada something yang ada dalam hati kita tu yang menghalang kita daripada rasa begitu. Kan, jadi kita kena paksakan jugalah hati kita ni, kalau boleh nak menangis, kita menangis. Kalau tak boleh nak nangis, kita nangis jugalah macam mana pun. Sebab ada pepatah daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia kata tashabbahu illam takun mithlahum fa inna tashabbaha tariqun najah. Dia katakan kamu tirulah orang yang soleh itu walaupun kamu tak seumpama mereka, kerana meniru-niru perbuatan orang soleh itu adalah jalan menuju kepada kejayaan. Jadi kalau tak ada nak nangis, paksa-paksalah nangis macam mana pun kan. Betul. Ambillah bawang ke apa benda kan, letak dekat mata tu. Tidaklah lepas begitu kan. Dia kena timbul rasa insaf tu, doktor. Dia betul. Dia kena rasa insaf. Dan sebenarnya cara yang paling cara yang paling dekatlah dengan kita untuk melahirkan rasa insaf itu ialah dengan banyak ingat mati. Betul. Dengan banyak ingat mati. Jadi sementara kita katakan kita sekarang ni beranak hari Jumaat, banyak-banyaklah kita ingat mati, banyak-banyaklah kita istighfar kepada Allah Ta'ala, banyak-banyaklah kita mengucapkan la ilaha illallah, dan jangan lupa banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Itu semua asbab-asbab untuk melembutkan hati kita. Nak lembutkan hati kita. Jadi bila baca tentang mesej-mesej ni, kita kena rasa takut tu. Itu yang paling penting sekali. Dan rasa takut itulah yang nak kita bawa ke dalam solat kita. Sebab tu kita kadang-kadang bila nak solat ni, kadang-kadang kita terus solat je, Syafiq kan? Kadang-kadang itu yang menyebabkan bila kita semayang dalam keadaan yang kelam kabut tu, tidak ada buat persediaan, terus saja angkat takbir, Allahu Akbar, kan? Dalam masa kita semayang tu macam-macam benda masuk dalam pemikiran kita. Kan? Tak khusyuknya kita sebab persediaan kita tak buat. Kalau boleh kita sebelum semayang tu ambillah masa 5 minit ke, baca surat takwir ke, baca surah An-Naba ke, kan? Supaya bila mana kita baca tu hati tenang, rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu timbul dalam hati. Barulah kemudiannya kita angkat takbir, dan di waktu itulah kita dapat rasa macam seolah-olah kita berdepan Allah Taala. Sebab Nabi mengatakan antaqullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu hendaklah ibadah itu seolah kamu melihat Allah, kalau kamu tak melihat Allah Taala, ketahui Allah Taala itu melihat kamu. Baik. Jadi begitulah kita katakan alamat kiamat tadi. Allah menyatakan iza syamsu kuwirat wa iza nujumu qadarat, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Bayangkan kalau kita tengok gunung itu dihancurkan, dia terbang seumpama kita katakan kapas yang ditiupkan angin. Gunung ganang boleh terbang, bayangkan manusia macam mana. Ini satu perkara yang Allah nak kita gambarkan, kita fikirkan dalam hati kita. Wa izal aisyaru abtilat, dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan, iaitu tidak terurus. Maksudnya harta-harta manusia ni yang sebelum itu sangat dijaga, sangat muliakan, yang sangat dikendaki, tapi ditinggalkan begitu saja. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang dia dikumpulkan. Dan yang paling menakutkan, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu dia dipanaskan, menggelegak daripadanya. Yang dapat kita tahu di sini, bila kita tengok dekat sini, rupanya di bawah lautan
dia memang ada satu apa kita katakan kerak api sebenarnya di bawah lautan tu, kita katakan sebagai kerak bumi lah. Sebenarnya kerak bumi ni dia panas dan di sinilah kalau kita lihatkan para saintis dia mengkaji balik, melihat di sana memang di bawah daripada lautan itu memang dia boleh timbul kita katakan sebagai satu elemen panas yang boleh menyebabkan laut itu boleh jadi menggelegak dan perkara ini hanya diketahui selepas mana adanya sains lautan sedangkan dalam Al-Quran Allah dah sebutkan perkara ini lebih awal lagi, bagaimana nanti akan keluar daripada laut itu api yang sangat sangat panas sehingga akan menjadikan lautan itu dipanaskan menggelegak dia. Jadi ini satu benda yang kita boleh katakan sebagai mukjizat Quran juga, sebab dia mendahului daripada sains yang dikaji kemudiannya. Dulu di zaman Nabi SAW tak dikaji lah perkara itu kan, tapi bila mana ilmu pengetahuan makin berkembang, ilmu tentang sains marine ni dikembangkan, maka di waktu itulah mereka menemui bahawa di bawah lautan ni dia ada rekahan-rekahan yang boleh pergi ke kerak bumi. Dan kerak bumi ni sememangnya dia panas, dia panas. Sebab tu dia boleh menimbulkan kita katakan gunung berapi kalau di daratan, dan gunung berapi ni juga sebenarnya ada di dalam lautan. Jadi bila perkara ini sebagai satu kita katakan kelebihan lah bila mana kita memikirkan tentang Islam dan juga sains ni, dia boleh kita dapat lihat bagaimana sains itu membenarkan apa fakta yang ada dalam Al-Quran, dan itu adalah merupakan satu tanda di antara tanda-tanda mukjizat Al-Quran. Baik. Jadi cuba bayangkan kalau lautan itu dipanaskan. Umpama macam minyak yang bergelegak umpama macam kalau kita katalah ni air panas yang sedang menggelegak tu, katakanlah waktu tu kita terceluplah tangan kita ke situ, habis. Allahu Akbar. Sekejap saja pun dia akan menyebabkan kulit kita mengelupas. Kadang-kadang isi kita pun boleh jadi masak. Dan cuba bayangkan kalau lautan ni dia dipanaskan dan dia akan membuak ataupun dia akan pergi ke bahagian daratan macam mana keadaannya, macam kes tsunami tu kan. Cuba bayangkan perkara itu boleh berlaku pada kita di waktu tu macam mana. Kalau kita ada waktu tu, apa lagi yang kita boleh buat. Sebab tu cerita di sini adalah cerita berkaitan dengan tawakal kepada Allah. Cerita tentang hal yang berkaitan dengan kematian yang akan mendatangi kita. Jadi waktu tu apa yang kita boleh buat? Tak ada benda lain lah. Cuba bayangkan satu ketika Syafiq duduk kat tepi pantai, tiba-tiba datang lautan yang di waktu itu lebih tinggi mungkin 20-30 kali daripada kita. Nak buat apa macam mana? La ilaha illallah je lah. Tak boleh kata apa. Kan? Kita dah tak boleh nak buat apa dah. Nak lari pun dah tak boleh. Ini adalah saat ajal kita akan datang. Jadi la ilaha illallah sajalah. Kan? Di situlah kita boleh mengucapkan. Mudah-mudahan itu adalah merupakan saat yang terbaik untuk kita menunjukkan rasa tauhid kita kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan termasuk kita dalam satu golongan yang Nabi katakan man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah. Siapa orang yang mana dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya, dia akan masuk syurga kan. Jadi itulah yang kita harapkan kalau benda itu berlaku kepada kita. Baik. Jadi ini semua tanda-tanda lah, tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah banyak menggunakan dengan perkataan idza. Jadi apabila telah datang begini. Menceritakan benda itu datangnya berterusan. Dan Allah bersumpah dengan semua perkara ini. Perkataan wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu sujud, itu semua nak menunjukkan Allah Taala bersumpah dengan semua perkara-perkara ini, nak menunjukkan bahawa perkara ini pasti akan terjadi. Dan juga dikatakan wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh itu dipertemukan, bila mana yang telah mati kemudian dihidupkan kembali. Dan di waktu itulah telah tiba sampainya saat di mana manusia itu akan dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Kata setengah ulama, sebenarnya daripada ayat pertama sampai ayat ke-6 itu fasa di dunia. Itu fasa di dunia, fasa pertama. Adapun lepas itu ayat yang ke-7
sampai ayat ke-14 itu adalah fasa kedua. Fasa kedua iaitu ketika mana telah terjadinya kiamat di dunia, dia pergi pada fasa yang kedua. Lepas jadinya kiamat itu, di waktu itu Allah SWT akan senyapkan bumi ni. Bukan kata bumi saja, dia sebenarnya adalah merupakan satu hamparan yang sangat luas. Sebab bila mana bintang-bintang telah berjatuhan, matahari telah jatuh, gunung-gunung telah dihamparkan, sebenarnya untuk mempersiapkan manusia ke padang mahsyar tu. Jadi untuk tahap yang pertama yang itu, kemudian masuk kepada ayat yang ketujuh itu dah masuk tahap ataupun fasa yang kedua, maka roh-roh kemudian dihidupkan. Bila dihidupkan tu, dia dihalau ke mana? Ke padang mahsyar. Dihasyarkan dia. Dia dihalau untuk berhimpun di padang mahsyar. Dan kata para ulama, di antara sangkakala yang pertama dengan sangkakala kedua itu, dia akan terjadi senggang masa 40. Tak tahu 40 hari, 40 tahun, ataupun 40 apa pun, wallahualam. Tapi para ulama kata lebih kurang 40 tahun lah. Dan di waktu itu, tidak ada sebarang bunyi pun yang akan ada. Tidak akan ada sebarang benda pun yang hidup, atau bunyi angin pun tak ada. Sampailah kepada fasa yang kedua. Bila mana sangkakala yang kedua ditiupkan, maka di waktu itu manusia akan hidup kembali. Dan disitulah bila mana roh-roh itu dipertemukan, dihidupkan kembali. Maka bila dihidupkan kembali, itulah fasa yang menggerunkan. Kenapa? Kerana diketahui di waktu itu kita akan pergi kepada fasa hisab. Dan lepas fasa hisab itu, kita akan ditentukan imma ke syurga ataupun ke neraka. Dan ditanyakan wa izal mau'udatu su'ilat, dan ditanyakan kepada bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup, bi aizam bin qutilat, di atas dosa apa yang kamu lakukan. Jadi kenapa Allah Ta'ala tanya bayi-bayi perempuan yang dikebumikan ni? Kenapa Allah tak tanya yang membunuh? Sebenarnya ini adalah merupakan satu bentuk psikologi. Psikologi ataupun satu bentuk kehinaan yang Allah nak bagi kepada orang-orang yang membunuh itu. Bila mana ditanyakan kepada orang yang menjadi mangsa itu, sebenarnya dah merupakan satu kesakitan kepada yang membunuh itu sebelum dia dihukum. Jadi di sini ada satu lagi ilmu apa ni? Ilmu psikologi. Yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Macam kita lah, contoh dekat mahkamah, kita belum dihukum lagi, tapi dibawa saksi. Saksi-saksi di atas apa yang kita buat pada mereka cerita satu. Kita rasa apa? Duduk kat dalam kandang orang salah tu dah macam nak tumbang dah. Lutut ni dah macam nak jatuh dah. Kita menggetar di waktu tu Jadi sebenarnya ini adalah merupakan satu kaedah yang Allah nak menghinakan orang-orang yang membunuh itu dengan ditanyakan kepada orang kepada yang dibunuh itulah. Jadi ditanyakan kepada bayi-bayi yang dikuburkan hidup-hidup itu, ditanya, kerana dosa apa kamu dibunuh? Sedangkan bayi-bayi itu tidak mempunyai kesalahan. Dia tidak mempunyai apa-apa dosa pun. Tetapi disebabkan mereka itu lahir sebagai perempuan, dan memang daripada adat jahiliah orang-orang Arab di waktu itu, sebahagiannya menganggap sial kalau mendapat bayi wanita. Sebab tak ada, dia katakan, memberikan faedah kepada keluarga yang melahirkan dia. Sebab itu mereka dibunuh. Tetapi ditanya kepada mereka, di atas dosa apa yang telah kamu dibunuh ini. Jadi nak menyebabkan apa ni? Nak menyebabkan sebenarnya orang yang membunuh itu dia rasa lebih turun. Dia rasa terseksa lebih dahulu sebelum dia dihukum dengan hukuman yang berat, lalu terseksa dengan hukuman tersebut. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka selebar-lebarnya, wa iza suhufu nusyirat, maka di waktu itu setiap kita itu akan membuka amal kita masing-masing, dan tidak ada seorang pun yang terlepas daripada perkara ini. Cuma di waktu itu kita bergantunglah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana perkara itu akan diadili. Macam riwayat dikatakan bagi orang mukmin ini, disebutkan ada satu orang yang memang dia itu seorang yang berdosa, Allah Ta'ala dihamparkan dia punya hamparannya, tak ada satu kebaikan pun yang dia buat, dan dia mengatakan, ya Allah, aku pasrah kepadamu di atas hukumanmu. Maka di waktu itu Allah kata, tak apa, sesungguhnya engkau mempunyai satu kebaikan yang ada pada kami, yang kami akan timbang ianya bersama dengan amalan kamu. Dia kata, apa amal lagi? Tak ada amal lagi lah.
dah memang dah tak ada amal apa lagi yang boleh aku buat, maka aku serahkan pada engkau. Lalu Allah Ta'ala membuka satu lembaran yang tertulis di situ kalimah syahadah dia, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudiannya ditimbang kalimah syahadahnya itu dengan amalan-amalan kejahatannya. Lalu di waktu itu dilihat kalimah syahadah itu lebih berat daripada amal-amalnya itu. Lalu Allah kata, dan dengan ini aku dengan rahmatku ampunkan akan dosa kamu. Jadi ini satu perkara yang Nabi sebut, ya, khusus bagi orang Islam, yang kalau dengan rahmat Allah Ta'ala itu, Allah boleh mengampunkan orang-orang berdosa itu di sisinya. Ya, jadi semua itu bergantung kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab tu kita kena mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala ini sejak di dunia lagi. Doa minta Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Doa minta Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Doa supaya Allah Ta'ala memberikan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala itu dalam keadaan yang tidak ada berbelah baginya. Semuanya kita buat kerana Allah, lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan perasaan cinta itu, Allah akan balas nanti insya-Allah di hari akhirat. Baik, selepas itu wa izas sama'u kushitat, dan apabila langit itu dilenyapkan, wa izal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahannam itu dinyalakan, wa izal jannatu uzlifat, dan bila mana syurga itu didekatkan, setiap jiwa maka pasti akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Alimat nafsum ma akhbarat. Jadi ini fasa yang kedua. Selepas daripada fasa kiamat tadi, maka di waktu itu neraka jahim pun dinyalakan. Bentangan-bentangan amal pun telah diberikan, dan di waktu itu syurga juga didekatkan. Maka di waktu itu tahulah diri kita apa yang telah kita kerjakan, dan kita rasa di waktu tu kita akan nampaklah ke mana kita nak pergi. Ya, betul. Ke mana kita nak pergi. Jadi di sinilah kalau kita melihat sebenarnya dalam surah Takwir ini Allah nak menyebutkan tentang dua fasa itulah. Ya, tentang fasa yang pertama ketika kiamat, dan fasa yang kedua adalah ketika mana hari kebangkitan, dan hari di mana seluruh amal kita itu akan dihisap. Dengan setiap manusia itu dia ada dia punya buku-buku catatan amalnya, dan kemudian dinyalakan akan api neraka, dan kemudian syurga itu didekatkan. Jadi di sinilah sebenarnya nak menunjukkan kepada kita betapa perjalanan ini sebenarnya jauh lagi. Perjalanan kita menuju Allah Ta'ala ni sangat jauh. Sebab tu pernah seorang ulama ditanya dengan apa dia boleh berzuhud. Maka dia kata sesungguhnya apa zuhud dia. Kenapa? Kerana aku memikirkan nanti kalau aku dikubur nanti, aku tidak mempunyai peneman. Sedangkan dosaku terlalu banyak. Macam mana aku nak bawa diri aku ni dengan keadaan yang penuh dengan dosa kalau mana aku tidak zuhud dan tidak beramal yang saleh di dunia ini. Dan bagaimana pula nanti bila aku bangkit di hari akhirat, aku melihat Tuhan yang begitu gerun, begitu dahsyat penghisapannya, dan bagaimana aku nak lepas daripada itu semua. Yang menyebabkan semuanya itu menyebabkan aku berzuhud di atas hukum ini. Aku melihat daripada sekarang sampai nak menuju untuk bertemu dengan Tuhan itu perjalanannya jauh. Dan selepas itu ada perjalanan lagi. Bekal apa yang aku nak bawa. Jadi ini yang menyebabkan ulama ni dia bersifat dengan sifat zuhud dan melakukan amal soleh di dunia. Jadi di atas apa yang dapat kita lihat di sini, sebenarnya Allah menyuruh kita untuk kita itu berfikir di dunia ni, membuat persiapan sebelum kita sampai ke akhirat. Sebelum kita itu dihisab, insya-Allah. Baik. Itu dia. Doktor, kita lihat di situ doktor satu persatu fasa demi fasa dan perjalanan kehidupan kita ini Allah dah tunjukkan sebenarnya adalah satu, orang kata sebagai satu jawapan awal kepada kita, gambaran awal. Masya-Allah, baiknya Allah, hebatnya Allah sediakan gambaran ini kepada kita supaya kita faham. Dan ayat ini kita berbalik pada awal tadi kita ada cakap berkaitan dengan isu akidah. Kan bagaimana kalau akidah kita terjaga, kita tengok apa satu persatu ayat suci Al-Quran ini yang akan terus menetapkan keimanan kita, maka akidah terjaga, ibadah pun sempurna, dan ukhuwah kita pun terjaga. Ukhuwah kita sama Allah, kan, ukhuwah kita dengan manusia. Masya-Allah doktor, saya rasa sangat menarik, dan kita harapkan kita ambil intipati pengisian ayat-ayat suci Al-Quran seperti apa yang kita bawakan surah At-Takwir ini,
untuk kita baca, kita faham dan terus kita amalkan dengan sebaik mungkin, menjadikan panduan untuk kita, insyaAllah. Doktor, terima kasih banyak doktor. Dah sampai hujung pertemuan, sekejap je kan masa kita, insyaAllah. Tapi tak apa, kita akan sambung lagi untuk pertemuan kita pada minggu hadapan, hari waktu yang sama, menerusi rancangan Tadabbur. Doktor, semoga baik-baik di sana doktor, insyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusannya, insyaAllah. Jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih doktor dan juga para pendengar yang setia berada di platform media sosial kita, yang terus juga ikuti dalam talian. Teruskan like, komen, share, dan kita boleh sama-sama ikuti menerusi rancangan Tadabbur ini. Untuk anda yang nak bawakan lagi tonton semula rancangan ini, boleh saja ke Facebook juga ke YouTube IKIM untuk hayati sama-sama rancangan Tadabbur. Okey, dan kekal bersama IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Istimewa menerusi siri audio podcast Radio IKIM. Dengarkan perkongsian ilmu oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dalam rancangan Fiqh Sirah terbitan Radio IKIM. Layari podcast Radio IKIM di laman web www.podcast.ikim.my atau menerusi aplikasi Radio IKIM dan di platform Spotify dengan menggunakan kata kunci carian IKIM FM Terhad. Audio tersedia didengar sekarang sehingga 31 Disember 2023 sahaja. شفيع الله ختم الأنبياء
kelassan SPM, STPM dan STEM untuk menyambung pelajaran di peringkat asasi, diploma atau ijazah sarjana muda di Universiti Sultan Azlan Shah USAS dengan promosi yuran pendaftaran hanya RM200. Mohon segera bagi pengambilan sesi September 2023 di www.usas.edu.my atau hubungi kami di talian 05-773-2298. Segalanya bermula di sini. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Tafsir Ibnu Katsir, 100% terjemahan dan suntingan bahasa Melayu. Tafsir Ibnu Katsir, lengkap 30 juzuk. Tafsir Ibnu Katsir, mudah difahami, menghilangkan Israeliat dan kisah tidak benar berkaitan maksud ayat. Bahan rujukan wajib kepada pencinta Al-Quran, para guru, pelajar dan pendakwah. Hadiahkan buat yang tersayang. Hubungi 03-6275-4070 atau layari telagabiru.com.my. Mencari ilmu pengetahuan dan kisah berkaitan sirah Nabi. Ayuh semua pendengar Radio IKIM menelusuri kisah-kisah para Nabi bersama Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid yang bersiaran menerusi siri audio podcast di podcast.ikim.my, di aplikasi Radio IKIM atau di platform Spotify dengan kata kunci carian IKIM FM Terhad sehingga 31 Disember 2023 sahaja. Nak tahu juga platform digital Radio IKIM yang ada? Hanya pergi ke slick.bio/IKIMFM. Saya ulangi, slick.bio/IKIMFM. Selain itu, dengarkan juga podcast pilihan seperti Tafsir Al-Quran, Syariah dan Perundangan, Topik Jumaat dan banyak lagi yang disediakan di dalam audio podcast Spotify Radio IKIM. Kami menjanjikan tawaran rancangan yang terbaik untuk anda. Selamat mendengar. Rawatan yang bertanda, pengisian pemilu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Mencintamu tenangkan jiwaku, merindumu hatiku selalu.